Ini kitab Fathul Mu'in, muka surat 203. Surat 203, petok yang kedua daripada atas. Petok yang kedua daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Fa inna qala ma'ahal ukhra walau bila ta'aqubin fa khatwatani kama i'tada syaikhuna fi syarhil minhaj, lakin allazi jazama bihi fi syarhil irsyadi wa ghairihi anna naqla rijlin ma'a naqlil ukhra ila muhazatiha wala an khatwatun faqat. Kemudian bila bergerak kaki, dan kemudian bila bergerak pula kaki yang lain bersamaan dengan langkah kaki yang tadi, sekalipun tidak beriringan terjadinya, maka dihitungkan sebagai dua kali melangkah, sebagaimana yang dipegangi guru kita Syekhuna, guru kami di sini kena kepada Ibnu Hajar Al-Haytami, dengan keterangannya di dalam Syarah Minhaj, iaitu kitab Tuhfah bagi Ibnu Hajar. Sementara itu, walakin akan tetapi, apa yang ia mantapkan dalam Syarah Irsyad, ia di sini bukan Syekhuna, bab Syarah Irsyad adalah kepunyaan Imam Rafi'i. Apa yang Imam Rafi'i mantap dengan Syarah Irsyad dan lainnya adalah bahawa memindahkan kaki berikut kaki satunya kepada batas yang bersejajaran, dengan sambung menyambung itu dihitung dengan satu langkah jua. Dia gini, hak berkaitan dengan langkahan kaki. Langkahan kaki ini ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, dibilang satu pergerakan dah. Adapun pergerakan tangan ke depan, ke belakang, hanya bilang satu pergerakan. Tangan kita hayung, depan sekali, belakang sekali, satu pergerakan. Atas sekali, turun sekali, satu pergerakan. Itu tangan. Sebab tangan ni anggota yang bergerak, anggota yang berhayung-hayung. Adapun kaki, anggota yang duduk senyap. Itu kaki. Tangan anggota yang duduk gini, tangan kan. Jadi tangan ke depan, ke belakang, sekali pergerakan. Atas ke bawah, sekali pergerakan. Sebab tu terdahulu angkat tangan dua kali, hanggup kepala sekali, panggil tiga. Ini angkat turun, angkat turun sekali, angkat turun sekali, hanggup sekali. Maksudnya apa? Dia angkat turun panggil sekali je, angkat turun dia panggil sekali je. Itu tangan. Kaki ke depan, lepas tu langkah balik ke belakang dua kali. Ada kaki. Sebab kaki ni dia anggota yang tetap. Kemudian bagi pandangan Ibnu Hajar, ini bukan pandangan yang muktamad. Dia melangkah satu kali, dan dia melangkah pula satu kali lagi, dia panggil dua pergerakan dah. Walaupun dia melangkah tadi ni, hak langkahan yang kedua tu sama ada
setentang ataupun tidak setentang dengan langkah yang pertama, tetap dipanggil dua langkahan. Adapun pandangan yang muktamad adalah pandangan Imam Rafi'i dalam Syarah Irsyad. Dia melangkah kali yang pertama, dia melangkah kali yang kedua, dalam keadaan ni apa panggil apa? Membetuli setentang. Dalam keadaan dia langkah kali pertama kali kedua ni berturut-turut, dipanggil satu langkahan. Mana? Adapun Ibnu Hajar tidak. Ini satu langkahan, ini satu langkah, dua dia panggil. Tapi pandangan muktamadnya tidak. Kita melangkah dengan kaki kanan sekali, kita melangkah kaki kiri ni, tapi antara kaki kanan dengan kiri ni dia kena walaan, dia kena panggil apa? Dia kena sambung menyambung. Dia kena segera. Kalau dia melangkah kali yang pertama kaki kanan, tapi tak langkah lalu kaki kiri ni, langkahnya kemudian dipanggil dua langkahan. Tapi tak ni, dilangkah kaki kanan, dilangkah kiri segera, kalau diletaknya sejajaran, maka dibilang satu langkahan. Dibilang satu langkahan. Habah tu pula, fa in naqala kullan ala ta'aqubi fa khatwatani bila niza'in. Apa memindahkan kedua kakinya kepada batas-batas yang dipindahnya dahulu lebih terkebelakang dari yang terkemudian, maka dengan tanpa ada menentang, mana pula ni, seperti ia dihitung dengan dua langkah bila niza'in ni, tanpa ada khilaf di kalangan ulama, tanpa ada batang kalangan ulama. Dia gini, kalau dia dilangkah sekali, dilangkah kali kedua ni bukan setentang, tak ada khilaf, itu memang dua pergerakan. Tapi kalau dilangkah kali pertama, langkah kali kedua setentang, satu langkahan bagi pandangan Imam Rafi'i, dua langkahan bagi pandangan Ibnu Hajar. Pi pandangan pertama satu langkahan. Tapi kalau dilangkah kali pertama, kali kedua ni ke depan, maka itu dua pergerakan tanpa ada khilaf. Ni kita pergi pada masalah kitanya. Kita nak masuk saf contohnya. Kita nak masuk saf hadapan, kebetulan orang keluar kosong. Jadi kita langkah kali yang pertama, kita langkah kali kedua ni ke depan lalu dah. Maka dia kena berhenti dah, sebab sudah dua pergerakan. Dia kaki kanan dilangkah, kaki kiri dilangkah, tapi langkah ni bukan dibubuh separah, dibubuh ke depan. Jadi dia panggil apa tu? Dua pergerakan dah. Kita langkah sekali lagi ke? Jadi tiga dah lah, batal solat. Tapi kalau dia langkah kaki kanan, kaki setentang, satu pergerakan. Langkah pula, dua pergerakan, berhenti. Lepas tu kadang-kadang kita tengok orang masuk saf ni, dia langkah kali pertama, kali kedua tu dia akan pergi lebih, dia akan berhentilah sebab dua langkahan. Dua langkahan. Tapi kalau kali pertama dia melangkah, lepas tu dia langkah kaki kiri ni separah, baru dia panggil satu langkahan, dia pun sekali lagi dua langkahan, berhenti lah, sebab dua dah. Ada gitu ya. Buat kaedah mana antara dua tu sekalipun, memang tidak dapat masuk sah lagi. Dia ke mana pun kena langkahan yang ketiga, barulah boleh masuk sah. Sebab sah dengan sah ni tiga hasta. Sah dengan sah tiga hasta. Dengan dua langkahan memang tidak akan masuk sah. Dia kena langkahan yang ketiga. Kalau dia buat gini, dia kaki kanan dilangkah sekali, lepas tu kiri ni dia ke depan lalu dah. Jadi waktu kena berhentilah. Sebab apa? Sebab dia sudah panggil dua langkahan. Tapi kaki kanan dia melangkah, gigok lalu dah. Tapi separah, sekali, dua kali, berhenti lah. Tapi tak boleh masuk sah lagi. Tetap tak boleh masuk sah lagi. Tapi kadang-kadang tengok orangnya, dia pakai melangkah sungguh lah. Siap, masuk lalu. Sungguh. Bila kadang-kadang
Orang ramai adalah tu depan, bukan orang keluar saf. Kadang-kadang tu imam dia takbir agak cepat, jadi makmum ni saf pun tak sempurna lagi rapatnya, dia takbir dah. Sebab dia tu imam ni dia tak boleh nak beza. Tu imam ni dia tak boleh nak beza makmum ramai ataupun makmum tu tak ramai. Dia tak boleh nak beza tu. Tak boleh nak beza. Kalau makmum tak ramai, perapat saf, dia pun Allahu Akbar. Okeylah. Kalau makmum ramai, contohnya macam hari Jumaat. Lepas qomat tu betul saf, perapat saf. Mana jangan segera sangat. Sebab orang ni baru nak masuk. Maknanya kena buat kiraan lah. Macam contoh orang mayat-mayat kan. Orang mayat ditanya, naik belaka dah. Gitulah kalau mayat-mayat. Ni tak payah tanya pun dah apalah. Mana pentingnya biar dia penuh sah dulu. Ni tak ada ni, dapat sah. Penuh sah, Allahu Akbar, belakang suara lagi. Hingga kadang-kadang masjid besar-besar, orang ramai-ramai pas tanah. Mayang tanah, tengah tu ada ruang tengah tu. Dah orang tak ada nak masuk. Hak tanah tu main tengah panas lah. Kadang-kadang 2 rakaat Jumaat ni kalau kena surah panjang, perlu kejap lah dalam panas. Dah tengah panas. Sebab apa? Sebab orang sumbat dah di kat tangga Sebab kat tangga. Lepas tu apabila perapat ni tengah jadi kosong. Belakang tak boleh masuk dah. Setengah orang pula kosong kat mana pun depan dia tak gerak dah. Dia tak apa je. Dia barangkali tak pandai nak melangkah barangkali dah. Dia buat keras je, dia tak akan penuh sok. Dia keras. Yelah dalam tu benar. Tengah ni masalah. Dia di hujung dekat tangga ni memang sini padat. Padat sini ni. Dia duduk tu apa-apa. Tengok depan Allah. Depan main luah. Kita sini apa kena gerak payah. Lepas tu belakang tu main tengah panas. Sebab apa? Sebab tu memang dia cepat sangat. Sepatutnya dia out sikit lah. Mana perapat. Mana kemungkinan hak tanah tu tak payah pada kemungkinannya. Memang boleh muat Tapi dah tengah tak ada banyak ruang. Tu kadang-kadang timbul lepas je takbir. Lepas takbir belakang ni kadang-kadang masuk saf mula ni, depan dah ada ruang lagi. Tapi takbir belakang ni, ni mula ni naik. Tambah penuh. Hak mana hak penuh saf lah. Dia tengok ni. Dia melangkahnya straight je. Dia melangkah straight. 1, 2, 3. Masuk. Sudah balik saf. Straight. Dia jarang orang buat langkah pertama, langkah kedua tu sekali. Betul sekali jarang orang buat gitu. Itu bukan bilang 4 tu, bilang 2. Kaki kanan dia melangkah, kaki dia melangkah segera. Walaan segera dia melangkah, tapi dia bubuh separat. Baru panggil satu pergerakan. Walaupun nak situ 2 tu. Kaki kanan, kaki kiri. Tapi dia panggil satu. Sebab dia letaknya separat. Dia langkah pula. 2 pergerakan. Berhenti Berhenti macam dahululah. Berhenti, kodok-kodok. Dia melangkah balik itu bukan lagi bersambung. Ingatkan dulu kan. Pandangan doa kata qada tamak ninah. Lepas langkahan yang kedua, berhenti qada tamak ninah, barulah mulakan langkahan semula. Itu pandangan doa. Sebab qada tamak ninah ni sekejap sangat. Kalau pada uruf pada kiraan, kita berasa macam dia melangkah, lepas tu dia melangkah. Memang dia berhenti dah qada tamak ninah, sambung. 3 tu panggil. Jadi lepas langkahan yang kedua, nak melangkah balik itu, dia kena berhentilah qada 3-4 saat gitulah. Sebab qada tamak ninah ni saat 2 saat tu dapat qada tamak ninah dah. Berhentilah qada 4-5 saat ke. Langkah
Itu pun langkah. Tu tak panggil sambung dah tu. Mana langkahan yang kedua dengan langkahan semula tu panggil langkah yang pertama balik, bukan langkah yang ketiga. Cerah kodo jarak mana tu? Cerah jarak kita kata tak sambung lah. 45 saat tau. Boleh? 45 saat macam kita langkah kaki kanan, kita langkah kiri ke depan lalu. Itu pun langkah semula. 45 saat tu. Panggil sambung lagi ya. Kedak dah tu. Tapi kalau berhenti setakat qada tamak nino. Qada tamak nino ni subhanallah je 2 second je. Hak tu langkah semula tu berasa macam yang ketiga tau. Yang pertama balik. Kita langkah berhenti. Langkah dah. Pak berhenti qada tamak nino je tu. Panggil langkah yang pertama ke langkah yang ketiga? Yang ketiga lagi tu. Berasa macam sambung lagi dengan langkah yang kedua kalau qada tamak nino. Lepas tu pandangan muktamad bukan qada tamak nino lah. Qada uruf, qada kiraan lah. Qada tamak nino saat 2 saat je. Tunggulah sampai 4-5 saat. Ada pada kata qada 1 rakaat, qada 1 minit. 1 rakaat ni bukan 1 rakaat panjang kita tu. Qada 1 rakaat yang ringan dekat-dekat 1 minit Langkah kali pertama, langkah kali kedua kena berhenti dia bukan 1 minit. Mana? Lepas tu lah. Barulah langkah pula yang ketiga. Qada 1 rakaat tu. Jauh sangat Kalau qada 1 rakaat jauh sangat. Qada tamak nino rapat sangat. Hak pandangan pertama qada uruf. Kira-kira kitanya sudah tidak bersambung dengan langkahan yang kedua kita berhenti tu. Kita kata 45 saat kita langkah balik, itu langkahan yang pertama semula. Jadi hak langkahan kaki ni kita melangkah yang pertama, yang kedua. Kalau kita letaknya kita langkah yang pertama, yang kedua kita langkah sikit je, bagi 2 dah. Ataupun langkah lebih, bagi 2 lah. Yang pertama dia langkah kaki kiri ni dia ambil sikit je, yang kedua dah bagi. Malaikat kalau dibubuh serentak, barulah 1 langkahan, 2 langkahan, lepas tu berhenti. Ada gitu. Biasa buat kan? Biasa mudahnya langkah pertama, langkah kedua, lepas tu berhenti. Lepas tu lah berhenti sekejap, kita berlangkah balik. Yang ketiga tu memang boleh sah dah. Yang ketiga tu memang boleh sah dah. 3 hasnah. Walau syakka fi fi'lin aqalilun huwa au katsirun fala butlan. Apabila seseorang merasa ragu adakah perbuatan itu termasuk sedikit atau yang banyak, tidak membatalkan solat. Syok ni macam mana ni? Dia bergerak ni sekali, 2 kali ke 3 kali. Kalau kata 2 kali, perbuatan yang sedikit. Kalau kata 3 kali, perbuatan yang banyak. Rasa macam baru 2, 3 dah barangkali, maka hukumnya 2 lah. Sebab hak asalnya sedikit di syok ni. Sebab tu dia perbuatan 3 kali hak batal ni. Yang pertama, perbuatan 3 kali ni berturut-turut. Yang kedua, perbuatan 3 kali ni dengan anggota yang besar. Yang ketiga, perbuatan 3 kali dengan yakin 3, baru batal. Kalau syok 2 ke 3. Kalau 2 dia panggil perbuatan yang qalil, yang sedikit. Kalau 3 dia panggil perbuatan yang kathir, perbuatan yang banyak. Sikit ke banyak? Sedikit ni 1 ataupun 2 lah. Tapi 2 lah kita letak. Sebab nak syok sedikit ataupun banyak. Takkan syok 1 ataupun 3 tau. Nak bergerak ni 1 ke 3, dah 2 duduk mana? Dia nak menasabahnya 2 ke 3. Kita syok. Puasa macam baru 2 kali bergerak. Puasa macam 3 dah. Dia pakai hak sedikit, solatnya tidak batal. Solatnya tidak batal. Dia ada syarat-syarat dia lah. 3 kali hak batal ni, 3 kali berturut-turut dengan anggota yang besar, 3 kali pula dengan yakin, dan 3 kali pula dengan tidak ada sebarang hajat. Kalau ada hajat, macam solat siddatul khauf, hak tu banyak mana pun tak batal. Siddatul khauf dalam keadaan persangatan takut, dalam peperangan ke, dalam solat tiba-tiba kebakaran ke,
Dia pun lari perbuatan banyak tu. Tu syiddatul khauf. Dan kadang kita bersangatan takut dengan kebakaran, itu berhajat. Itu tak membatalkan solat. Kita solat dalam basah ni, solat ni basah kerak bunyi nak rutuh. Kita pun terjun tanah lari. Tahu kan kita nak melangkah dua kita berhenti. Langkah dua kita berhenti. Oh, pakar dengan basah-basah tu lah. Handah atas kepala. Kita pun berlari ya. Pergerakan yang banyak. Itu ada hajat. Tak membatalkan solat. Dah gitu. Bila. Jadi kalau syok sedikit ataupun banyak, hukumnya sedikit, solatnya tidak batal. Wata batulu bil washbati wa illam tata'adda. Solat menjadi batal dengan meloncat. Lepas tu kendati pun tu benda. Sekalipun tau. Kendati sekalipun cuma satu kali. Dia kalau melompat sekali je. Sekali je. Walaupun terlupa, batal solat. Sebab apa? Itu perbuatan yang keji. Macam kalau tangan kita tumbuk sekali je, tapi itu perbuatan yang keji, batal solat. Melompat sekali je, tapi sekalipun dipanggil perbuatan yang keji, maka batal solat. Melainkan kalau melompat itu terkejut, kejut tu dimaafkan. Tengah semayang, lepas tu mai gapo mengayak kaki, nampak. Nampak, lepas tu mulut pula dalam keadaan terkeras, keluarlah latah sikit, tepik sikit, tapi dengan terkeras tidak membatalkan solat. Sebab tu dipanggil terkejut. Tengok mai. Hak ni terkejut ni, ada kira waktunya. Dia terkejut sekali, mungkin akan keluar dengan tepik ke mulut tu, mungkin keluar kataan latah ke sikit, tidak membatalkan solat. Sebab dia latah dalam keadaan tidak sengaja, kemudian dia terlompat dalam keadaan terkejut, itu tidak membatalkan solat. Sebab itulah kalau kita nak masuk saf, terberenung. Kita ni masa dulu memang jago lompat jauh. Kita pun tengok saf, payah melangkah ni, 2 langkah tak sapa dia pun dia lompat, batal. Sekali je tu, jawab mana tak tahulah. Dia punya lompat masuk saf lalu dah. Sekali je batal. Sebab apa? Sebab melompat ni perbuatan yang keji. Walaupun hanya sekali, batal. Adapun melangkah ni perbuatan biasa, 3 kali baru batal. Kalau melompat sekali cukup, batal solatnya. Ini semua mazhab Syafi'i kita belaka. Jadi bab solat ni mazhab Syafi'i ni agak yalah comel lah, keras molek. Tapi kerasan dia juga keras sungguh. Ada gapo pun keras sungguh. Tak jadi gitu. Ada perkara yang perlu kita bergerak lah, yang keras sangat. Keras. Mana telefon dah poket dia bunyi macam bunyi. Dia keras je. Allah, tangan tu masuk dalam poket. Tutup telefon tu. Taklah bunyi tu pelik-pelik. Ayah haji pun bukan ayah haji buat, cucu dia buat. Ayah haji dah reti. Cucu dia buat bunyi pelik-pelik. Ni kadang-kadang dia tak pandai nak slow, nak silent tak pandai. Dia pergi bubuh dalam bilik tu bila. Ada pasien tu. Lepas tu dia bunyi dalam bilik tu bila. Pas sekali panggil apa sekali. Dia tak pandai nak silent. Dia pandai tekan hijau je dia pandai. Hijau dia pandai tekan. Kena pandai hak hijau, hak lain jangan. Dia kena pandai hak hijau je, hak lain jangan. Hak hijau je jadi, hak lain tak jadi. Hak hijau je jadi. Cuba pergi tepi lain. Hak mana boleh gerak? Hak hijau je dah. Hak hijau je lah. Telefon hak mana hak boleh cakap hijau? Hak hijau je lah. Hak lain tak ada hijau hak lain. Dia kena hijau. Jadi dia pandai tekan tu je. Nak silent dia tak pandai. Tu ibu dah ada berlaku ibu dah tu bila. Tak jadi kata. Dia nak buat nak kan. Kalau dia tak bawa telefon, anak cucu dia marah, bawa lah. Yelah kadang orang tua ni kadang dia tak balik. Hidup sembang surah. Hak demah dah using. Dia mana tak balik lagi ni. Takut jadi gapa-gapa orang tua ni. Ada dia cari-cari ni. Hidup sembang surah. Hak demah dah using dah. Telefon tak ada. Dia tak mau bawa. Kadang dia datang cucu suruh bawa. Lepas tu bawa. Lepas kita
aku bunyi kita pergi bodoh ambil tu bila dia tadi. So. Mana kalau telefon bunyi tu lah kita gerok. Yang buat kerasan gitu. Sebab dia boleh bawa dan mengganggu solat orang lain. Kita kena tutup lah. Kalau kita tekan hijab pun tak apa, biar dia dengar waktu imam tengah baca. Oh, tak habis lagi solat isyak. Pukul 9 dah ni baru program ada orang kali. Orang telefon ni kadang-kadang dia tahu dah. Pukul 9 tu isyak sudahlah solatnya. Tapi kalau program sudah lambat, dia tak tahu ada program. Bila telefon tekan hijab tu, mana orang berenda dengar. Oh, tengah semayang. Kalau tidak, dia telefon pulak. Mana kita mazhab Syafi'i memang kerah molek solat, tapi dalam keadaan perlu berhajat, kita kena bergerak lah. Bergerak. Tangan turun naik hanya bilang sekali. Ke depan ke belakang tangan hanya bilang sekali. Bukan bilang 2 kali. Dia bukan macam kaki, sebab tangan memang anggota yang bergerak. Watabtulu biharakatin khafifatin wa in kasurat wa tawalat bal tukrahu. Ni hak batalnya anggota yang besar, tangan, kaki, kepala. Adapun anggota yang kecil, contohnya kita gatal, kita garu, kita gerakkan jari sahaja, itu anggota yang kecil. Hak tu banyak pun tak batal solat. Kita garu dengan jari. Masa garu tadi tu jangan tapak bergerak, sebab tapak adalah anggota besar. Mana tok tangan kita garu kan. Hak ni hak anggota yang kecil, tetapi kadang-kadang ada juga dimaafkan. Kalaulah dia tu penyakit kata ni, mana dengan jari tu dak sera, tak rasa apa, dia kena gening mana, tu dimaafkan. Kalau dia kena nyakit seumpama tu, dia sakit kata sungguh. Dan kita kata letak tapak garu gini, tak rasa apa. Lepas tu kena gini. Adalah kita kata hak jenis gatal seumpama tu, hak bersangatan tu, tu dimaafkan. Itu dimaafkan. Tidak, hanya kita garu dengan jari saja, jari anggota kecil, banyak pun tidak membatalkan solat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.